أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita hormati pengerusi Masjid Karya Batu 17, Tuan Haji Marti, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, adik-adik dan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah limpah kurnia maka pada malam ini sekali lagi kita bersama-sama di surau yang di masjid yang mulia dan berkat ini untuk kita menambah ilmu kita berkaitan dengan alam kematian dan alam akhirat. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan keberkatan dalam kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kita telah membincangkan bagaimana keadaan kita di akhirat besok. Bagaimana keadaan semua orang, terutama sekali orang-orang yang beriman di akhirat besok. Walaupun kita beriman semasa kita hidup di dunia, tetapi kesalahan-kesalahan kita ataupun kesilapan-kesilapan yang kita lakukan semasa di dunia tetap akan kita ditunjukkan, akan ditunjukkan di akhirat besok. Antara yang ditunjukkan ialah ramainya orang yang bergantung di keliling kita. Ramainya orang yang berkerumun di keliling kita. Menuntut hak dia. Menuntut haknya. Antara sebabnya ialah kerana mereka menuntut supaya diambilkan balasan atau diberikan pembalasan kepada orang yang mereka kerumun itu. Sebab semasa di dunia mereka melakukan maksiat tetapi tidak ditegur oleh bawah ini. Sebab itu, apa-apa yang kita lihat yang bertentangan dengan hukum Allah yang dilakukan dengan maksiat-maksiat yang dilakukan, hendaklah ditegur. Besok di akhirat kita akan dikelilingi oleh orang-orang tersebut. Walaupun mereka buat kesalahan, tetapi kita juga buat kesalahan. Sebab kita tidak memberikan teguran kepada mereka-mereka yang telah membuat salah. Baik itu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi. Zalika adhaful iman, kata Rasulullah. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubahnya dengan kuasa yang ada pada dia, dan kalau dia tak mampu hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya atau dengan perkataan ataupun dengan nasihat ataupun dengan teguran. Kalau itu pun tak mampu, hendaklah dia mengingkari kejahatan tersebut, kemungkaran tersebut di dalam hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Zalika adhaful iman, kata Rasulullah. Jadi janganlah kita heran besok di akhirat kita dikerumuni oleh orang-orang yang kita tak kenal. Sebab mereka menuntut sesuatu yang kita tak tahu sebelum ni. Rupa-rupanya kita banyak buat kesalahan, walaupun kita anggap kita telah melakukan banyak kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan. Kami pernah mendengar Ali bin Khawas rahimahullah berkata, orang yang berakal adalah orang yang banyak berbuat amal-amal salih di dunia ini. Orang yang berakal ni maksudnya orang yang cerdik lah. Di mana sabda Rasulullah, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdik, kata Rasulullah, ialah orang yang dapat menundukkan nafsu dia. Dan amalan-amalan dia adalah untuk manfaat selepas dia mati. Itu orang cerdik. Wal ajizu, orang yang lemah ataupun orang tak cerdik, wal ajizu, wal ajizu
Orang-orang yang lemah mereka ikut menettabah nafsu hawa. Wal ajilu menettabah nafsu hawa. Orang yang lemah, orang yang tak cerdik, dia ikut nafsu dia. Pertamani anallahu al-amaniyah, dan dia berharap-harap Allah akan memberikan kebaikan kepada dia. Jadi ini apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Orang cerdik dia bersedia untuk menghadapi hari akhirat. Orang tak cerdik dia tak bersedia. Dia berangan-angan aja. Tuan-tuan. Orang yang berakal adalah orang yang banyak berbuat amal-amal salih di dunia ini. Mereka mengikhlaskan amal-amal tersebut agar pahalanya sampai kepada mereka ketika di akhirat. Yang menyampaikan pahala amalan kita di akhirat besok ialah amalan kita yang ikhlas kerana Allah. Mungkin kita banyak beramal, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan berbagai-bagai sumbangan dan sebagainya, macam masa musim banjir ni lah. Ramailah orang-orang yang pergi membantu mereka-mereka yang menghadapi banjir, kesusahan, menolong, memberi bantuan makanan, memberi bantuan tenaga dan sebagainya, kewangan dia. Tapi yang Allah ambil kira apa dia? Ikhlas dalam hati kita. Baik itu dalam Quran, dalam hadis, dalam Quran Allah menyebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ma fi qulubikum. Allah tak melihat luaran kamu, tapi Allah melihat dalam hati kamu. Jadi siapa yang boleh melihat dalam hati ni, tuan? Allah saja kita boleh nampak tak hati orang. Tak tahu kan, kita hanya nampak zahir je. Sebab itu macam-macam yang berlaku, yang kita komen, yang kita kritik, yang kita macam-macam yang kita ulas, sebenarnya tak menepati apa yang ada di dalam hati seseorang. Cuba contohlah tuan-tuan dia. Banyak orang marah, orang buat kebajikan macam Abid Liu. Sumbang sana, sumbang sini, bagi makan sana, bagi makan sini, beri pula rumah, beri pula duit sewa rumah lagi. Macam-macam dia buat. Ada berbagai-bagai pendapat, ada berbagai pendapat tentang amalan dia ini. Tapi yang Allah lihat ialah keikhlasan dalam hati dia. Kita tak nampak. Sebab itu kita jangan komen sesuatu yang negatif. Walaupun pada zahirnya nampak dia macam nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya, tapi jangan komen, tuan-tuan. Kita tak tahu apa dalam hati dia. Kalau kita nampak apa dalam hati dia, barulah kita boleh komen. Kita tak nampak. Sebab itu apa-apa yang kita nampak pada hari ini, yang baik kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik kita bersyukur, alhamdulillah. Yang tak baik, na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung kepada Allah daripada perkara tersebut. Jadi ini cara kita melindungkan diri kita daripada terlibat dalam perkara-perkara yang mungkin akan merosakkan amal kita juga, tuan-tuan. Mereka mengikhlaskan amal tersebut agar pahalanya sampai kepada mereka ketika di akhirat. Kalau amalan tak ikhlas, besok di akhirat kita tak dapat apa-apa. Kosong. Mereka pun menunaikan hak-hak orang lain sebelum mereka meninggal dunia. Ini penting, tuan-tuan. Sebelum meninggal dunia, apa-apa hutang kita, apa-apa hak orang lain yang kita ambil, entahlah dipulangkan balik. Dan bermacam-macam perkara lah. Kita tarik balik. Sebab itu dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan bahawa kalau kita minta maaf kepada manusia ini, sangat sukarlah mereka nak memaafkan. Tetapi kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 70,000 kali ganda lebih senang Allah mengampunkan kita. 70,000 kali ganda. 70,000 kali ganda Allah. Kalau kita minta kepada Allah, cukup mudah Allah ampunkan. Tapi dengan manusia, susah tak? Susah. Hutang 10 sen pun susah dia nak halalkan. Tuan-tuan. 10 sen tu dia isklaim dulu, kecil tu, tak bayar. Baru 10 sen. Susah dia nak maafkan kan? Betul tak? Apa lagi lah kalau buah belimbing dia ambil. Susah juga. Kena minta izin. Sesuatu yang kita nak ambil orang, minta izin dia, tuan-tuan. Sebab itu dalam Islam ni ada peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan yang kita selalu jarang dan selalu kita lupa dalam peraturan Islam ni ialah antaranya kalau kita
nak membaiki rumah kita lah. Kita nak membaiki rumah kita, nak menambah rumah ke, nak apa ni, nak memanjangkan, meninggikan lagi, kena minta persetujuan jiran kita sebenarnya. Itu penting, dapatkan persetujuan jiran kita. Okay. Kadang-kadang dah tertegak rumah sebelah tu, jiran pun tak tahu. Okay. Kena minta, walaupun jiran tu tak ada hak dengan harta kita, tetapi persetujuan jiran adalah penting untuk menjaga keselesaan dia dalam kehidupan bersama dengan kita. Minta persetujuan jiran kita. Okay. Itu yang selalu kita lupa lah. Di antara lain yang selalu kita lupa ialah kita jaga mata kita, tuan-tuan. Okay. Kalau kita lalu rumah orang ke, nampak pintu dia terbuka dan sebagainya, janganlah meninjau-ninjau dan mengintai-intai dan mengintip-intip. Kalau diizinkan masuk, baru kita masuk. Kalau tak diizinkan masuk, janganlah kita tiba tergebus, terus saja terus masuk. Okay? Nak melihat apa-apa yang ada dalam rumah dia. Itu tiada hak kita untuk melihat harta-harta punyaan orang ataupun rumah yang orang lain yang belum diizinkan kita masuk. Lepas tu bila diizinkan kita masuk, barulah boleh kita tengok. Okay? Lepas tu jangan kita mengintip-ngintip, mengintai-ngintai rumah orang. Nak tengok perabot dia macam mana, kapet dia macam mana, TV dia besar mana, rumah dia banyak bilik berapa dan sebagainya. Kita nak tahu. Kalau tidak diizinkan, jangan. Sebab itu hak orang. Walaupun kita nak ambil hak tu balik ke rumah kita, tapi kita telah menyalahi hukum yang ditetapkan oleh syarak. Maknanya kita tak boleh mengambil ataupun mengintip hak orang lain ataupun mengintip kepunyaan orang lain, tuan-tuan dan puan. Itu perkara-perkara yang biasa kita buat, tetapi kita tak tahu kita telah melanggar hukum syarak. Dan bila kita melanggar hukum syarak, besok di akhirat tiba-tiba orang ramai keliling kat kita. Kita pun bising, apa hal ni? Nak ambil nombor ekor ke apa ke? Mana ada nombor ekor di akhirat besok? Nombor kepala dia lah. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, perkara-perkara yang diajarkan dalam agama kita ini untuk menjagakan keharmonian di dalam di kalangan umat Islam dan umat di dunia ini, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau nak sampai pahala di akhirat besok, kita hendaklah ikhlas dalam amalan kita. Kemudian mereka pun menunaikan hak-hak orang lain sebelum mereka meninggal dunia, hingga orang-orang yang mempunyai hak atas mereka meredai mereka sebelum meninggal. Ini penting. Kita kena minta maaf ataupun kita kena minta keredaan kepada orang-orang yang haknya kita dah gunakan, kita dah ambil, kita tak bayar lagi dan sebagainya. Dapat keredaan sebelum kita meninggal dunia. Kita tahu ke bila kita meninggal dunia? Tahu tak? Tak tahu kan? Itu bila masa kita minta maaf, kita rasa umur kita panjang je ni. Badan kita sihat je, dah lah pula, dah booster lah, yang ketiga pula dah handal dah ni. Kita perasan lah. Kita perasan lah. Orang lain tak booster yang ketiga. Tunggulah. Kita dah booster yang ketiga, kita pun rasa kita dah kuat dah. Tak, tuan-tuan. Itu hanyalah ikhtiar manusia. Itu ikhtiar manusia. Bukannya menentukan umur kita panjang ataupun pendek. Umur panjang ataupun pendek, siapa yang tentukan? Tuhan yang tentukan. Samalah macam kita hidup kat dunia ni. Kita lahir dan kita mati, Tuhan yang tentukan. Sebelum kita lahir, kita tak lahir. Kita tak ada di dunia. Kita tak tahu pun yang kita akan ada di dunia ni. Tapi bila kita dah lahir, barulah kita tahu. Itu pun tak tahu dengan segera. Tahu dengan perlahan-lahan. Kita diasuh, dididik, ditarbiah oleh keluarga kita. Barulah kita tahu. Barulah kita nampak dunia kita, kampung kita, halaman kita, datuk nenek kita, keluarga kita. Bila kita dah besar, dah balik. Sebab itu dalam Islam, kita diwajibkan menunaikan solat dan menunaikan fardu ain ini bila kita dah balik. Sebab kita dah faham. Dah faham apa hukumnya kalau kita meninggalkan solat itu bila kita dah balik. Dan bila kita dah balik itu, kita dah kenal semua. Hukum haram, halal, harus, makruh dan sebagainya.
Dan kita pun dah tahu dah, ya. Siapa-siapa ada di keliling kita tu yang bertanggungjawab dengan kita, dan kita dah tahu dah tanggungjawab kita, tuan-tuan. Ya. Jadi sebelum kita meninggal, lunaskan dulu. Kalau hutang, lunaskanlah hutang. Kalau kesalahan dan kesilapan, minta maaf. Yang paling susah kita minta maaf apa dia, tuan-tuan? Mengatur orang ni, payah nak minta maaf. Tak berapa lama kita mengatur orang kan. Ya tak? Mengumpat sana, mengumpat sini, kata orang sana, kata orang ni, keji orang sana, keji orang sini, fitnah, tuhmah dan sebagainya. Macam mana nak minta maaf? Orang Melayu senang je. Bila dia minta maaf? Musim apa? Musim Hari Raya. Yang paling senang nak minta maaf kalau orang lelaki berdiri depan ni, masa jemaah ramai-ramai tu, dia pun bercakap, saya minta maaf lah zahir dan batin. Apa yang tersalah dan tersilap, apa yang termakan dan terminum. Tak ada detail dia, tuan-tuan. Detail dia tak ada. Umum je. Minta maaf. Boleh pakai tak? Tuan Haji Anwar boleh pakai tak? Minta maaf umum je. Pakai ke tak pakai? Pulang pada Allah SWT. Kalau Allah nak terima, tibalah kan. Kalau Allah pakailah. Tapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah. Tak selesai, tuan-tuan. Okay? Sebab itu bila kita buat silap hari itu kita minta maaf. Jangan tunggu. Jangan lungguk nak sampai 3,000, 4,000, macam mana kita nak minta maaf? Macam mana kita nak jumpa seorang-seorang, orang pun dah mati dah. Sebahagiannya pun dah mati. Macam mana kita nak minta maaf kepada orang yang dah mati? Ya? Tapi ada cara je, tuan-tuan. Kalau orang tu dah mati, kita banyak-banyak benar kesalahan dengan dia, cara kita nak membalas ataupun nak menebus kesilapan kita dengan dia, hendaklah kita banyak menghadiahkan pahala yang amalan-amalan kita buat kepada orang yang dah mati pada kalangan orang Islam, tuan. Kalau kita berzikir, hadiahkanlah pahala zikir itu kepada dia. Kalau kita baca Quran, hadiahkanlah bacaan Quran itu kepada dia. Kalau kita baca Fatihah, hadiahkanlah Fatihah itu kepada dia. Ya. Tapi kalau kita makan, macam mana nak hadiahkan makan tu kat dia? Ya. Jadi mana-mana amalan soleh, ya? Amalan soleh kita hadiahkan kepada orang yang kita telah buat kesilapan. Mudah-mudahan kesalahan kita pada orang tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dia mendapat kerenganan, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, kerana kalau kita tidak mendapatkan keredaan daripada orang-orang yang telah kita buat kesilapan kepadanya, kerana jikalau tidak, maka keburukan orang-orang yang terzalimi tersebut akan dibawa dan diletakkan di punggung orang-orang yang menzalimi mereka. Tuhan ini katakan dalam beberapa hadis. Kalau kita menzalimi orang, selagi orang yang kita zalimi itu tidak memaafkan kita, maka keburukan orang yang kita zalim itu akan diletakkan di bawah, di tanggungan kita, dalam tanggungan kita. Kita akan tanggung. Orang yang kita zalim itu tak memaafkan kita, maka dosa-dosa dia kita tanggung. Pahala kita dia ambil. Nak ke tuan-tuan macam tu? Kita hari-hari berwirid, hari-hari berzikir, hari-hari baca Quran, hari-hari bersedekah dan sebagainya, tapi pahalanya diambil oleh orang yang kita zalimi. Itu yang akan berlaku di akhirat. Sehingga ada orang-orang mukmin yang akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhan, saya banyak berzikir, saya banyak bangun tahajud malam-malam, saya banyak qiyamul lail, saya banyak baca Quran, saya banyak bersedekah, tapi tak ada dalam senarai. Senarai apa? Senarai amalan baik yang saya lakukan tak termasuk. Mana apa ya? Tercicir ke? Tak ada, tuan-tuan. Kita kena balik kepada apa yang diajarkan Rasulullah. Yang kita zalim itu, dia akan ambil pahala kita, dan dosa-dosa dia akan pergi pada kita. Ini yang kita bimbangkan di akhirat besok. Kita banyak-banyak buat amal ibadah, tapi tak ada dalam amalan soleh kita, tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada itu,
Ali Al-Khawas rahimahullah berkata, selain itu beliau juga pernah berkata, mungkin ada orang yang mengerjakan banyak amal-amal salih ketika masih di dunia, hingga amal-amal tersebut bagaikan gunung di depan matanya. Banyak amal salih, tuan. Amal salih ini bukan sedikit, kalau kita buat dia banyak. Contoh, kita baca Fatihah satu hari berapa kali? 17 kali. Satu surah Fatihah itu berapa huruf? 156 huruf. Satu huruf berapa ganda pahala? 10 kali ganda. 156 kali 10 berapa? 1560 kali ganda pahala dia. Kalau 17 kali, banyak pahala. Itu amalan soleh. Apalagi lah kalau orang tu jadi imam, kalau orang tu jadi bilal, kalau orang tu jadi imam dalam rumah dia. Banyak dia baca Fatihah 17 kali satu hari tu. Bertahun-tahun berganda-ganda pahala dia. Tapi besok tak ada. Di akhirat besok tak ada. Ada sebab lah. Apalagi lah orang pergi menunaikan haji di Mekah. Dapat sekali masuk Masjidil Haram tu, sembahyang jemaah di Masjidil Haram, sekali waktu tu, berapa ribu kali ganda? 100,000 kali ganda. Bukan senang nak dapat. Kita nak pergi Masjidil Haram tu 100,000 kali. Sekarang nak pergi Masjidil Haram dah susah dah. Dulu-dulu ada orang yang dapat 10 kali umrah, ada 20 kali umrah, banyak lah. Dia dah macam gunung lah pahala dia. Itu anggapan lah. Pahala macam gunung. Tapi belum tentu kita dapat. Kena tengok pula amalan-amalan kita yang lain. Belum tentu kita dapat. Sebab itu apa yang kita buat tu dengan ikhlas, kita mohon pada Allah supaya kita dijagai, dipelihara daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan kita, tuan-tuan. Begitulah dengan amalan salih kita yang lain. Tu baca Fatihah aja 10 kali ganda, satu huruf tu 10 kali ganda. Begitu juga kita bersalawat kepada Rasulullah, 10 kali ganda Allah bersalawat pula kepada kita. Banyak pahala. Sebab umat Islam ni, Rasulullah beritahu, umat Islam, umat aku, umat Muhammad ni, usia dia di antara 60 sampai 70 tahun. Yang dah lebih ni tak ambil kira. Yang dah lebih ni tak ambil kira. Yang belum sampai 70 ni kena berjaga-jaga. Yang dah lebih ni apa pula? Tak ada lah istilah bonus dalam apa ni. Dalam hukum syarak ni tak ada istilah bonus. Tapi dah lebih tu Allah bagi. Maknanya Allah bagi keberkatan dalam umur dia. Tapi ingat, dalam surah Yasin, kita baca ayat yang mana tuan-tuan? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Siapa yang dipanjangkan umurnya, maka kami akan apa? Nunakkishu fil khalq. Dia akan balik semula kepada asal kejadian dia. Afala ya'qilun. Apakah kamu tidak memikirkannya? Pernah tak kita tengok orang tua-tua dah umur 90 tahun, dia dah main apa dia balik? Dia tidur baring, basah, main kencing dia, main tahi dia dan sebagainya. Dia dah balik macam budak-budak balik. Kalau Tuhan bagi umur panjang, kenalah berjaga-jaga. Dalam Rambau ni ramai tak umur panjang? Ada tak umur 90? Ada kan? Ramai yang umur 90. Tapi dah sebahagiannya tak larat lagi dah, tuan-tuan. Ni ada yang tak larat, nak baca Quran tak larat, nak ke masjid tak larat. Tapi masa muda dulu dia rajin. Pergi masjid, pergi surau baca Quran dia rajin. Masa tua dah tak teraya dah. Tu. Walaupun dalam Quran Allah sebut wa man nu'ammir nunakkis bil khalqi afala ya'qilun. Tapi ada maksudnya yang lain. Apabila umur kita panjang dan kita tak mampu nak buat amalan-amalan salih seperti mana yang masa muda-muda dulu, maka Allah akan bagi balik pahala yang biasa kita buat semasa kita muda-muda dulu. Bila kita tak mampu nak buat, maka pahala tu datang kepada orang-orang yang dah tua ni, sebab masa mudanya tu dia rajin. Lepas kena masa muda lah kita rajin. Kalau masa muda pun malas juga, masa tua langsung tak dapat apa-apa. Tuan-tuan, langsung tak dapat apa-apa kalau masa muda.
Dan kita harapkan masa muda kita tu dipenuhi dengan amalan soleh, kemudian masa tua kita pahalanya akan datang balik kepada kita, tuan-tuan. Ya? Itulah maksudnya umur yang panjang ni, yang diberkati. Ya? Kita dapat balik. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya? Kemudian setengah orang merasakan amalan dia dah banyak. Ya? Dia pergi Mekah, dia pergi Madinah, dia hafal Al-Quran dan sebagainya. Memanglah pahala banyak. Ya? Dia mengira akan selamat dengan amal yang segunung tersebut. Tapi ketika dia ditanyai tentang amal-amalnya ketika di dunia, terbukalah bahawa semua amal-amal tersebut bercampur aduk dengan riak. Maka putus sudah pahalanya. Itu nak kena jaga. Ya? Amalan kita ni hendaklah dengan ikhlas. Tak ada langsung sifat-sifat apa? Sifat-sifat riak dalam amalan kita. Nak menunjuk-nunjuk lah. Riak ni menunjuk-nunjuk. Amal ibadah ni tak boleh riak. Ya? Sebab itu ada seorang ahli bahasa lah. Khalid, siapa nama dia? Khalid Ar-Rashdi ke siapa nama. Dia ahli bahasa. Memang banyak sumbangannya kepada bahasa Arab dan sebagainya. Ya? Dengan saya pernah cerita dulu ni. Amat banyak sumbangannya kepada bahasa Arab. Dia seorang ahli bahasa dan pandai menulis bahasa, dan dia sedang memikirkan bagaimana nak menjadikan syair-syair Arab itu sebagai amalan-amalan yang boleh mendatangkan pahala yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dia sedang memikirkan perkara itu. Itu satu perkara yang besar yang boleh digunakan oleh negara ataupun sebagai peringkat kebangsaan. Dia sedang memikirkan perkara yang besar. Tiba-tiba dia masuk masjid, dia terlanggar tiang masjidnya, runtuh tiang tu, dan apa tu? Siling tu mengempap dan dia mati dalam masjid. Jadi apa iktibar yang kita nak ambil? Ya? Dia mati dalam masjid. Setelah dia mati dan dikebumikan, maka rakan-rakannya bermimpi tentang dirinya. Dan dia berkata, aku hampir nak musnah. Ya? Di dalam kubur ini, aku hampir nak hanyut. Aku hampir nak musnah. Ya? Sebab tak ada, walaupun amalan aku dari segi bahasa, dari segi sumbangan, dari segi bahasa sangat besar, tapi itu semuanya tidak diterima. Itu apa yang kena terima? Yang diterima adalah aku melakukan semasa muda aku dulu, aku buka kelas kat rumah aku, mengajar budak-budak mengaji Quran, mengajar alif, bata, salimah. Itu je, mengajar budak-budak tu pandai mengaji. Itulah yang mendatangkan pahala dia dan menyelamatkan dia daripada kebinasaan di alam barzakh. Ya? Sebab amalan tu tak ada siapa tahu. Dan tak dapat apa-apa bintang pun. Dapat datuk pun tak ada. Kita ngajar ngaji mana dapat datuk, tuan-tuan? Ngajar ngaji kat kampung. Dapat kepingat apa-apa tak ada. Tak dapat apa-apa pingat. Sebab tak ada sumbangan yang dipandang di segi negara. Ya? Ngajar ngaji kat kampung. Macam mana budak belajar mengaji dulu kat kampung? Ingat tak tuan-tuan? Masa tu, kalau saya ingat lah. Sebab saya daripada ngaji dulu, masa budak-budak dulu mengaji dekat tuanku, tapi tuanku tu ayah budak-budak lain datang mengaji. Ya? Bawa apa tu? Hari malam datang tu, bukan siang, kan ada lampu kiri kanan ni, tak ada. Perintah ayam tu. Balik tu berjerangau sini. Ya. Satu yang kita kena tahu, guru-guru mengaji dulu di kampung-kampung tak ada bayaran apa-apa. Satu sen pun orang tak bayar. Malahan kalau dia minta duit minyak pelita pun orang umpat dia sebuah kampung tu. Kalau kita suruh anak-anak yang tak mengaji itu supaya pam lampu gas tu, itu pun kena umpat. Balik-balik anak dia orang yang kena pam, nak orang lain tak kena pam. Jadi sebab tu pahala dia lebih besar daripada orang yang buat sesuatu projek besar-besaran untuk negara tetapi nak dikenali oleh pihak-pihak tertinggi daripada orang yang hanya buat sesuatu yang
kecil, tak dikenali tetapi dikenali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah macam kes kita dah selalu baca kan tentang Uwais Al-Qarni. Tahu tak Uwais Al-Qarni? Seorang wali Allah. Satu orang kampung dia pun tak kenal dia. Bila dia datang ke Madinah, Rasulullah suruh tanya kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cuba cari Uwais Al-Qarni ni. Sebab satu rombongan daripada Yaman datang. Orang rombongan tu pun tak kenal dia. Cuma orang rombongan tu cakap, adalah seorang yang tak diketahui siapa dia. Pakai-pakai yang teruk sangat, sumpah camping dan sebagainya. Ya, sangat miskin. Ya, ada seorang macam tu. Ya, ada seorang macam tu. Tapi tak tahu nama dia siapa. Maka apabila disasar, maka diketahuilah itulah dia Uwais Al-Qarni. Sebab itu Uwais Al-Qarni ni disebutkan dalam kitab-kitab menyebutkan dia adalah dikenali oleh mereka-mereka yang di langit tetapi tidak dikenali oleh mereka-mereka yang di dunia. Di bumi siapa pun tak kenal dia, tapi di langit semua kenal dia. Malaikat semua kenal dia. Bila dia mati, siapa datang semayangkan? Malaikat-malaikat datang semayangkan. Sebuah kampung tu penuh dengan orang yang tak dikenali. Ya? Entah datang daripada mana. Bas pun tak ada masa tu. Kalau ada bas, ada lah. Bas daripada mana? Daripada Kedah, daripada Kelantan pun dengan tu kan. Tak ada, tak dikenali. Tiba-tiba penuh dia orang. Sedangkan dia tak dikenali pun dia orang kampung tu. Itu malaikat. Ya? Mengenalinya dan menyembahyang, menguruskan jenazah dia. Tuan-tuan. Sebab keikhlasan dalam hati dia. Siapa pun tak kenal dia. Sebab itu kita kena jaga-jaga sikit dalam amalan kita, tuan-tuan. Dengan ada niat di hati kita, ya, sesuatu yang untuk kita nampak akan dapatkan sesuatu faedah daripada amalan kita. Buat amal itu ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ada, ya, perkara yang kita nak tuntut selepas daripada itu. Ya. Iaitu apa yang kita buat itu ikhlas kerana Allah. Kita nak bantu orang banjir. Banjir ni pergilah dengan ikhlas. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bawalah apa yang kita boleh bawa. Ya. Sebab dalam Quran pun Allah sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberatkan seseorang itu melainkan di atas kadar kemampuan dia. Bawalah apa yang boleh kita bawa. Ya. Kita tengok jarak di Jelebu contohnya kan. Nak bantu mereka-mereka yang kena musibat daripada banjir ini. Kita bantulah setakat mari yang kita mampu. Dan semalam saya ada mesyuarat dengan Guru Takmir. Ya. Peringkat yang di atas lah. Diorang nak buat ziarah ke Jelebu selepas pasca apa? Pasca banjir. Baguslah. Selepas banjir lah. Jangan sedang banjir itu pergi melawat. Itu pula tamu terendam lalu tu. Sebab banjir pergi ziarah. Tengok gulungan-gulungan yang telah terkena dengan banjir ini, tuan-tuan dan puan. Saya punya cadangan, eloklah. Itu adalah satu amalan yang baik. Okay? Bulan ni kita pergi. Bulan berapa ni? Di bulan 3 kan? Bulan 1 Januari kan? Ya? Kita pergi ziarah. Ziarah apa? Untuk dan sambil bawa sumbangan lah, tuan-tuan. Tapi jangan lupa bulan 7 besok pergi ziarah lagi sekali. Kenapa bulan 7 pergi ziarah? Musim durian. Ya? Jangan lupa musim durian. Itu bukan nak balas budi. Ya? Saya sajalah nak ziarah. Ni dah ziarah bulan 3, bulan 1, bulan 2 ni, bulan 7 pula pergi ziarah ni. Saja dia pergi. Dia bagi durian tak? Kalau dia bagi pun harga murah. Tak adalah ditekan mana harga kan. Kalau kita nak beli pun, ataupun dia bagi dah sebaku seorang bawa balik. Itu namanya balas budi, macam Kelantan balas budi ke Selangor. Masa Kelantan banjir dulu, Selangor hantar berluri-luri. Ya? Bawa makanan dan sebagainya, bantuan kepada Selangor. Tapi banjir Selangor pula, siapa hantar? Kelantan pula hantar. Ini dikatakan balas budi. Ya? Sebab itu, kena ada keikhlasan. Jangan tak ikhlas. Ada udang sebalik batu.
Jangan ada udang tu oleh batu. Kau nak ikhlas, barulah pahalanya sampai kepada kita di akhirat esok. Nak dapat pahala di akhirat. Okay? Jadi setakat itulah dulu tuan-tuan. Ya, pada malam ni. Lepas waktu kan. Setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan mengenakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hudal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi amadin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.